Alhamdulillah, thank you so much Amirul. Okay. Nak share dengan kita semua ya, dan buat sedikit demonstrasi macam mana kita boleh buat video editing. So that we can come up with the explainer video later ya, menggunakan apa tools ya? Kita akan guna tool apa panggil KineMaster. KineMaster, okay. Yeah, So okay. silakan Amirul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya hari ini saya nak share macam mana kita nak edit menggunakan telefon. Kalau setengah ada yang pandai guna laptop macam contohnya pakai Adobe Premiere ke Vegas Pro, tu terpeluang lah. Ni bagi yang tak ada basic untuk buat video, kita boleh guna ada tools yang boleh kita guna kat sini untuk buat video. Okay, ni salah satu tools yang saya rajin guna, banyak juga yang boleh guna kat sini, iaitu contohnya InShoot pun boleh, kalau nak guna video lead pun boleh, Power Director pun boleh, banyak sebenarnya. Contoh lagi yang boleh saya tunjuk kat sini, ni contoh dia. Kalau siapa yang nak buat video, salah satu yang saya suka guna Quick juga. Quick ni antara salah satu yang kita cepat untuk edit video lah, sebab dia dah ada template dia sendiri, so kita masuk video je. Itu salah satu ya. Tapi saya akan ajar hari ni iaitu KineMaster. Cara untuk Android dengan iPhone, cara dia lebih kurang je, tak ada masalah apa untuk dari segi tu. Okay, first kita download KineMaster ni lah dekat kita punya store. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, senang saja. Untuk kita mulakan kita punya satu editing, kita just tekan dekat bentuk tambah yang dekat tengah ni, yang bulat besar gerbak ni. Ni kita ambil yang ni, tekan je kat tengah ni dan kita pilih lah yang kita nak macam mana. Tapi saya showkan kita ambil yang sebelah kiri ni, iaitu dalam bentuk landscape. Ini satu pesanan kat saya pesan kalau kita nak akan video nanti, kalau boleh video tu dalam bentuk landscape, dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk dia macam ni, ke arah macam ni. Jangan sekali buat video macam ni. Sebab video macam ni untuk kita tangkap gambar ataupun kita nak buat IG story. Tapi kalau untuk video, mau guna dalam bentuk landscape macam ni. So kalau boleh semua dalam bentuk macam tu lah, dalam bentuk landscape. Dia nanti tak adalah nampak macam sat landscape, sat portrait. Dia macam tak apa nak lawa untuk kita punya video. Okay. So tadi kita dah tekan tambah untuk kita start kita punya projek. Terusnya kita ambil yang 16:9 ni untuk kita punya ratio kita. So kita tekan saja. Ini senang saja untuk guna kita punya ni lah, app dekat phone. Tak kena penimpala untuk buka kat laptop. Okay, bila macam ni, macam mana kita nak masukkan gambar dan video kita dalam kita punya timeline kat sini, kat bawah ni, yang ada warna merah garisan ni. Cara dia senang saja, kita pergi ke media. Nampak sini, dia naik macam ni, ada video dan ada foto. So kita nak buat video, kita ambil video lah. So kita ambil all, okay kita ambil. Kalau tekan lama, kita boleh view dulu kita punya video. Nampak? Macam ni kita boleh view dulu. Okay, kalau dah tengok, tekan je pangkah. Lepas tu kita undo balik. So kita tengok mana video yang kita rasa menarik. Macam ni video saya rasa macam nak. Okay, so okay dah semua kita dah tengok yang mana kita rasa kita nak video tu. Just tekan je sekali dekat sini, tekan je kat bahagian video yang kita nak tu. Macam tu. Lepas tu dah siap, tekan je tanda ni, tanda right ni. Okay. So benda ni kita boleh bergerak. Kita boleh gerakkan dia. Senang saja, tarik je kat bawah ni. Okay. Okay. So kita dah dapat satu video. Nanti kalau tekan lama benda ni, kita boleh susun balik lah. Kita tekan lama je, tekan yang lama kat sini. So kita boleh tarik, nak tak kat mana. Okay, tarik. Letak je kat sini. Okay. Kalau rasa macam ni nak duduk kat depan, tekan lama, bawa main kat sini. So benda ni duduk kat depan lah secara automatik. Okay. Tu secara pertama. Kalau tiba-tiba rasa macam, ada lagi lah video nak masuk. Jangan risau. Pergi je kat media ni. Tambahlah yang video yang kita nak. Macam tadi, macam nak bubuh apa video ni tekan. Tu dah settle, dah tekan tu. Yang video yang kita pilih tu, tekan je right. Okay, so keluarlah kat sini. Ini, okay.
Okay, tu pertama cara untuk kita masukkan satu video. Kalau gambar pun macam tu juga, kita pergi ke media, kita ambil foto lah. Kita ambil all. Taktik dia, cara dia sama sahaja. Tak ada berubah pun. Okay, seterusnya kita macam mana untuk kita cutkan video ni. Macam contoh video ni terlalu panjang. Walaupun nak panjang sangat kan. Macam ada setengah jam, tiba-tiba ada bunyi 1, 2, 3 kan. Kita nak potong bahagian tu macam mana. Cara dia senang sahaja. Kita tekan sekali dekat video tu ataupun gambar tu. Nampak dia akan naik kuning macam tu. Lepas tu terus pergi ke trim ni. Ke trim ni. Okay, trim ni. Kita adjust siap kat mana part yang kita tak mahu. Okay, macam contoh sini saya tak mahu. Okay, yang belah belakang daripada garisan merah tu, kita akan padam. Cara dia senang saja, kita tekan dekat trim to left ni. So, secara automatik yang belakang tadi dah hilang. Macam tu je senang. Okay, lepas tu yang belakang ni macam panjang sangat, saya tak mahu. Saya potong juga. Okay, part sini saja saya nak. Okay, saya tekan lah trim to right pula. So, tinggal yang ni je lah. Lepas tu kita play tengok. Tekan play, tekan dekat bentuk play ni lah. Yang ada segitiga terbalik ni. Balik macam mana kan? Okay. Tempat dia play. Itu masuk kat situ. Okay, ni macam terlalu panjang. Saya nak juga. Saya tekan je sekali kat sini. Saya tekan trim. Okay, saya nak potong yang bahagian belakang. Trim to right lah. Okay, macam tu. Okay. Ni tu. Okay. Ada lagi pula yang trim ni juga. Kita boleh splitkan dia. Maksudnya kita tak mau buang. Tapi kita nak potong sahaja macam biasa saja. Contoh bahagian tengah ni saya nak potong sahaja. Tekan je trik, kita ambil yang ni split bawah yang nombor 3 ni. Tekan je. Nampak dia potong macam tu, dia tak menghilangkan kita punya posting lah. Kita punya ni lah video ni. Okay. So tarik tengah ni. Masuk tengah macam ni. Lebih kurang macam tu lagi kan. So dia akan jadi gitu. Tu cara yang untuk kita splitkan video tu lah. Okay, itu salah satu yang kita nak untuk senang. Okay, contoh ni terlalu banyak. Okay, seterusnya tekan sekali ni. Kalau sekiranya kita macam, okay, bahagian ni kita tak mahulah. Tiba-tiba macam terlebih ni, kita nak buang. Tekan je, tekan tong sampah yang sebelah kiri ni, ada tong sampah. Tekan je. Sudah hilang secara automatik. Macam ni pun sama juga. Saya rasa macam panjang sangat. Saya trim, saya ambil yang belah belakang. Minit-minit je. Kalau video mesti video panjang. Kalau kita cakap mesti panjang kan. Macam ni. Okay. Ni pun juga. Okay. Ni pun juga. Okay. Yang ni saya tak mahu. Video ni saya tak mahu. Saya delete je. Tekan tong sampah ni. So, okay. Ni dah video dah siap untuk yang kita dah trim. Apa semua sebenarnya. Dan sebenarnya dia punya ada audio sebenarnya. Okay, ni macam terlalu panjang. Trim lagi. Okay. Panjang. Trim je. Okay. 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 Ni. Okay. Tengok air nyok petang-petang macam ni. Seronok pula. Tambah ayam bakar macam ni. Tiba-tiba rasa lapar. Okay. Seterusnya. Boleh minum dulu tu. Okay. Seterusnya. Kita macam mana nak guna tools yang lain juga. Okay. Untuk yang tu punya benda ni. Kita boleh juga. Dia sebenarnya berbayar sebenarnya ni. Dia bila berbayar ni. Dia ada copyright dekat atas ni sebenarnya. Saya beli hari tu. Belum buat video. So ada. Ya ke? Apa yang berbayar? Kan master ni kena bayar? Ya, dia kena berbayar. Yang dia ada macam kalau kita tak berbayar, dia ada copyright kat atas tu. Dia ada logo dia. Oh, ada trademark dia tu. Ada trademark dia tu. Watermark. Watermark dia, ada watermark dia tu. So kalau macam, tapi sebenarnya boleh je untuk kita di-treat lah untuk kita punya, kalau tak mau bayar senang sahaja. Tekan je sekali kat sini. Kita ambil dekat pen dengan zoom ni. Lepas tu kita ambil kat bahagian tengah ni. Kita tarik video ni biar duduk bawah pada logo yang dia punya tu, Keymaster tu. Nanti dah habis edit, kita crop je lah bahagian tu. Okay. Dia punya trick tu untuk nak jimat duit lah sebenarnya. Sebab kalau nak bayar mahal tahun ni tu berapa ratus saya tak ingat lah.
Tapi tak apa, untuk tujuan ni tak apa ada watermark KineMaster pun. Betul. Sebab selalunya memang untuk dalam phone ni mostly memang ada ni lah, dia punya watermark dia sendiri. Okay. Okay, next. Seterusnya, okay, untuk yang zoom ni, kita boleh gerakkan macam ni. Kita boleh gerakkan dia punya naik ke atas atau ke bawah. Misalnya ni naik atas sikit ke, tapi eloknya tak perlu lah kan. Sebab nampak hitam dekat atas, bawah tu. Macam tak apa nak menarik lagi kita punya video. So kalau boleh kita nak full lah kan. Okay, seterusnya tu okay, tekan je. Alah, dan settle. Okay, dia punya fungsi yang lain juga, iaitu ni filter. Filter ni kebanyakan sini kena berbayar lah ni. Semua ni. Kalau nak tak berbayar, dia basic ni saja. Basic ni tak berbayar, tekan je nampak. Dia berubah. Tapi jangan risau, bila kita dah start edit video ni, nanti dekat galeri kita kebanyakan semua dah boleh edit kita punya filter sendiri. Dah settle semua, kita edit dekat kita punya galeri je. Okay, seterusnya tu ada filter. Okay, ini kita punya suara. Nanti kalau video-video macam ni, kalau macam contoh kita dekat bahagian ni kita tak mau suara dia, kita nak masuk kat kita punya audio muzik, kita kena mute kan dia punya suara. Tekan je dekat bahagian sini sekali, dekat suara ni, dia bawa turun, bagi kosong. So dia tak akan bunyi lah suara kat sini. Ni contoh semua macam tak perlukan suara. Ataupun macam nak cara mudah, tekan je yang dekat bentuk sound ni. Nampak dia ada pangkah tu kan, so automatic dia tak bunyi suara lah, tak bunyi audio dia tu. Macam video ni dah ada audio bunyi suara belakang-belakang, so saya tak mahu. Dan setengah kita video yang doktor nak minta buat tu kemungkinan akan ada yang nak buat bunyi suara ke apa kan. Okay, so mute je, tekan je satu. Dia kena rajin sikit lah, sebab dengan tekan satu-satu macam ni, dia kena perlukan kerajinan lah dekat sini sebenarnya. Tekan satu-satu. Okay, untuk sound, kalau rasa macam audio tu kita nak kuatkan, macam biasa juga, naikkanlah audio bahagian part audio ni. Naikkan. Kalau rasa macam tak berminat untuk ada audio, tekan je dekat sini biar ada cross kat situ. Okay, dah settle. Tekan je untuk right. Okay, ni so tak ada audio dekat sini. Sebenarnya kita tengok apa lagi daripada dekat sini. Okay, iaitu speed. Kat sini ada speed, iaitu kalau kita ke kanankan dia, tolak ke kanan ni untuk tujuan lajukan video tu. Nampak video ni, nampak kalau kita nampak dekat sini, dia pendekkan. Nampak dia pendekkan lagi tu. Dia pendek, tapi kalau nak slowkan dia, nak slow motionkan dia, kita bawa dia ke kiri, nampak dia tambah panjang. Okay, macam ni contoh 0.5 yang saya nak slowkan kan. Dia slow, sangat slow. So kalau bagi saya, kalau nak slow, kita guna je kita punya slow motion yang dekat kamera tu. Jangan slow dekat sini. Kalau kita slow, kita paksa untuk slowkan dia, dia jadi macam video tu tak akan lawa nanti. Laju okey, tak ada masalah. Laju kalau kita pun ada time lapse kan, kita guna je benda tu. Jangan terlalu paksa dalam bahagian dekat sini. Nanti dia akan rosak kita punya ni lah video. Kalau macam gambar tak ada masalah lah, kita nak edit tu. Okay, satu lagi saya tunjuk yang gambar pula. Okay, gambar dia sama juga kalau kita ambil gambar. Okay, contoh gambar. Okay, buat okay. Ni macam gambar ni terlalu panjang. Cara dia untuk sama juga, kalau kita nak pendekkan lagi, tekan je trim ni. So dia akan pendekkan lah. Ataupun cara kedua, kita senang je, kita ambil bahagian kuning ni, kita tolak je. Tolak je. Nampak benda ni bergerak kan? Tolak je, senang je. Kita tengoklah video ni okey ke tak. Okay. Okay, so benda ni kita boleh besarkan dia dengan kita menggunakan dua jari. Ni dua jari sebenarnya. Kalau dekat sini kita boleh dua jari, kita boleh besar macam ni. Dekat bahagian hitam dekat bawah ni, kita tekan guna dua jari, kita ke jari yang tunjuk ni, kita ke kiri, yang tunjuk ke kiri, yang hantu ke kanan. So kita boleh besarkan lah. Nak kecilkan, kita kecilkan. Okay. So tengok, nampak ada bentuk tambah kat tengah ni.
bentuk tambah ni untuk kita punya, orang kata apa, transaksi untuk kita punya transaction lah, untuk kita nak masuk satu video. Setengah orang dia tak suka mengejut macam ni, dia tak suka. Dia akan bagi smooth sikit lah. Tekan je tambah kat sini. Okay, nampak sini ada banyak. Jangan risau, yang ni tak berbayar, kita boleh ambil je. Kalau saya showkan guna klasik ni lah. Dia nampak kita guna dia ni sikit lah. Tapi banyak je benda ni. Untuk rasa macam menarik, contoh macam ni. Boleh lah, kita tengok lah atas aktiviti kita sendiri. Nak buat video tu macam mana nanti. Buat ada view ni macam ni pun ada. Okay, ni kuat. Depend kepada kita sendiri lah, kita nak gunakan ataupun tak. Kalau macam contoh kita rasa tak berminat, kita ambil yang atas kalender ni. So dia akan eject balik lah. Tekan je tambah ni kat tengah ni. So dia akan, secara automatik dia akan keluar macam ni. Kita pilih lah yang kita berminat tadi. Okay. So kalau macam tak berminat, tekan je nang kat atas balik. Okay, non Okay. Next macam tu. Okay, seterusnya untuk kita buat kita nak, sini ada speed, dah siap dah. Ni kita nak undur balik ke belakang sebenarnya. Macam tu, macam ni, okay, ni ke depannya tu video kan. So kalau dia reverse ni, okay, tadi dia ke kiri ke kanan, sekarang ni dia kanan ke kiri, dia terbalik sikit. Dia just terbalikkan video tu je sebenarnya. Okay. So kalau macam contoh tiba-tiba kita rasa kita tersilap buat macam tadi, macam saya silap lah, saya nak ke asal balik, kita boleh undo je dekat atas ni, yang dekat bahagian kiri ni, bahagian kiri atas sekali yang ada bentuk arrow tu, kita tekan je kat situ. So dia akan kita ni kalau kita nak redo balik yang bawah dia punya tu, ni undo. Okay. Okay, seterusnya untuk kita nak kita macam tu, kita nak masukkan audio daripada macam contoh muzik ke apa, sebenarnya senang je cara dia. Cara pertama untuk kita kena download lah satu audio yang kita rasa nak. Kita boleh pergi je kat YouTube. Okay, pergi je dekat YouTube. Okay, yang ni audio library ni, ni saya bersyukurkan untuk kita dapat audio yang free. Kat sini pilih lah rasa macam mana yang menarik, pilih je lagu muzik yang kita minat. Okay, ni. Okay, kita tengok iklan dulu. Okay. So, kita copy dia punya link tu. Okay, ambil. Kalau guna Android, saya tak pasti. Kalau guna iPhone, tekan je share ni, copy linknya tu. Pasalnya ada juga share dekat Android pun. Tekan share, tekan copy link je. Okay, lepas tu kita pergi je dekat kita punya internet punya, ataupun Google ke apa ke. Kita buka kita alamat web ni, YTMP3. So awak masuk je link tadi, tekan paste. Lepas tu ni dia MP4 ni untuk video, ni untuk MP3. Kita guna MP3 lah untuk kita audio saja. Itu convert je. Okay, tekan download. Kalau untuk audio lah, untuk Android, tak silap saya dia memang akan masuk terus dekat kita punya kita punya tempat tadi, Keymaster kita. Tapi kalau yang pengguna iPhone ni dia lain sikit, kita kena masukkan sendiri. Kalau Android dia terus automatik, dia masuk terus, tak ada masalah. Okay, kita tunggu anak panah yang atas tu siap. Yang ni memang free Yang ni free tu. Kalau macam yang tu dekat dan YouTube kalau kita upload ke YouTube pun dia memang tak ada. Tak ada. Ni memang YouTube bagi yang dekat audio library ni memang semua free audio dia. Sebab kan sekarang ni kalau macam contoh FB ke apa, dia pakai kad yang copyright punya. Ni salah satu yang memang ramai akan guna lah. Dia ada no copyright. So kita memang boleh guna, tak masalah. Tekan je audio library. Okay, kita dah siap download. Okay, tekan sekali dekat sini tempat part yang kita download tu. Okay, ambil yang bahagian bawah ni. Ni untuk pengguna iPhone lah. Okay, ambil more. Okay, lepas tu bawa cari lah Keymaster tadi. Tekan kat Keymaster, copy Keymaster. Okay, secara automatik dia akan Keymaster. So, yang lagu tadi dah ada dekat kita punya apps lah. Itu done. Okay, cara nak masukkan audio tadi senang saja. Kita pergi dekat audio ni.
Lepas tu kita pergi dekat bahagian kita punya internal lah. Internal. Okay, dekat sini kita boleh dah dengar lagu-lagu yang boleh dengar dulu. Yang mana kita lagu kita masuk ni. Ataupun kita cari lagu yang kita minat lah. Lagu yang kita cari tadi ni, Spring tadi. Yang ni. So tekan je untuk tambah ni. So nampak? Automatic dia akan keluar audio dekat situ. Okay, nampak dia akan habis kat situ je. Okay, cara untuk potong video audio ni pun sama juga, tekan sekali dekat audio ni. Okay, kita pergi kat trim ni. Cara dia sama jugalah. Kita boleh trimkan dia ni. Ataupun cara mudah, kita guna je yang kuning ni. Part yang kuning ni, tolak je yang kita nak. Guna tape kuning tak masalah pun. Nampak kita boleh kawal benda ni. So, dia nampak ada macam yang, kalau dalam bahagian dalam tu, kita nampak ada macam mendata tu, tu audio belum berbunyi. So, kita nak audio tu dia, kalau boleh dia tu bunyi. Dia tak ada senyap dulu awal tu. Okay, part sini. Ataupun cara nak tadi pun boleh. Pastikan bahagian part yang mana kita nak cut, tekan sekali, kita trim je. Okay, macam tadi jugalah. Trim to left ataupun kita nak bahagi tengah je, splitkan je. Macam tu. Okay. So, ini saya nak bawa ke depan. Okay, untuk dia, kalau kita buat video kadang-kadang, depan ni dia mengejut. Dan tambah belakang ni dia berhenti mengejut macam tu. Macam tu. Kalau boleh kita tak showkan untuk mengejut macam tu lah. So cara dia senang saja. Kita pergi dekat yang bahagian gigi-gigi ni, yang ada bulat gigi dekat belah kiri ni, yang bahagian tengah sikit. Okay, tekan je. Kita ambil yang ni, audio ni, yang in dengan out. Kita aktifkan dia. So tekan tanda right ni. So dia dengar balik yang tadi. Nampak dia berhenti secara mendata lah, dia tak mengejut. Okay. So kalau nak kuatkan lagi audio ni, kuatkanlah. Okay. So kalau macam contoh lagi ada video yang macam yang bercakap, yang tiba-tiba ada yang jenis video yang bercakap, kita boleh keluarkan dia punya video tu sebenarnya. Saya cari satu video yang bercakap. Okay. Ni ada budak ni. Sebenarnya kalau kita tak asingkan audio dengan video, dia akan duduk sekali nampak. Audio tak ada kan? Audio tak ada kan? So cara dia, tekan sekali dekat sini, dekat video kita tadi. Kita cari yang ni, yang audio ni. Audio ke bawah ni dalam bentuk tanah ni kan? Yang ni, okay. Pak. Audio automatik dia duduk kat bawah ni. Lepas tu, dia cakap, tapi sebabkan kita ni, kita letak dia. Yang ni, ambil bahagian kat sini. Okay. Kita trim dia. Kita splitkan dia ni. So, yang part ni, saya kurangkan sikit lah dia punya bunyi. Nak biar video, audio, budak ni bunyi kuat sikit. So, saya slowkan. Okay, tekan right. So, yang dekat audio ni kita kuatkan sikit lah. Ni dia bunyilah kuat sikit. Okay. So, dalam masa yang sama, dia akan dengar audio muzik kat belakang dan audio suara ni. So, kita kena main ni jugalah. Suara-suara ni, bagi ni sikit. Bagi ada. Dia ada bunyi suara latar belakang. Kalau kita nak buat latar belakang lah. Okay. Itu satu. Boleh kita tak dengar suara Tak punya suara ke? Tak. Oh ya ke, betul pun. Dia memang tak bunyi tak ada. Mungkin sebab you tak share audio. Oh. Tak apalah, tak apa. Tak apa tu Bunyi tu? Tak ada. Tak ada juga. So cara dia macam tu sebenarnya untuk kita nak bagi latar belakang dengan nak bagi ada background muzik kat belakang tu dengan kita punya audio tu. So dia akan dengar lah. Tapi kena adjust dekat sini lah, dekat sound ni. Ni kita kuatkan sikit. Macam itulah dia punya cara dia sebenarnya.
Okay? Encik Amira, maaf, Ya. saya nak tanya sikit boleh ke? Ya. Saya nak tanya, boleh ke kalau kita tak, kalau part yang ada suara ni saya tak nak ada latar belakang muzik? Oh, kalau tak, kalau boleh je, macam ni tak mau kan? Delete je lah. Enggak tak ada. Contoh jadi kalau macam tadi, macam tu je, ni ya. Buat terus ataupun macam tu selepas ni kita ada video lagi. Ada video lagi yang kita nak contoh ada video yang apa-apa kat sini. Contoh video ni. Okay. Ya. Part ni kita tak mahu ada muzik. So benda ni kita drag je ke video yang nextnya. Nampak? So, sini ada boleh split tak audio tu? Boleh tu macam tadi juga cara dia. Dekat sini, tekan yang sekali dekat audio ni, tekan dekat bahagian 3 ni. Split lah video dia. Ni. Okay. Okay, macam. Tadi saya dah split kat sini tu yang dia ke sini tu. So ada audio kat sini lah. So kita akan bunyi suara budak tu tanpa ada bunyi kat belakang. Sebenarnya kalau seeloknya memang tak ada gangguan bila orang bercakap tu salah satunya lah. Tapi kebanyakan orang akan buat bunyi audio dengan ada bunyi background. Kat sini kita akan ni lah. Ya betul? Ya, saya setuju. Selalunya kalau kita ada narration, try to avoid having background music lah. Kalau betul. nak pun macam very slow. The background music tu kena very slow. Betul. Kebanyakan yang orang buat video dia tak galakkan lah untuk ada background kat belakang. Kalau boleh slow sangat-sangat. Ni telah kita cakap ni. Dia balik pada yang kita belajar itu tu, cognitive theory, betul. media learning. Betul. Kena apply. Okay, seterusnya. Okay. Apa lagi dekat sini yang boleh belajar? Okay, seterusnya macam tu lagi. Yang untuk kita, siapa yang ada logo ke, dia nak letak logo dekat atas kita punya sini. Cara dia setengah je, senang saja. Tekan layer ni. Okay, kita ambil bahagian media ni. Jangan ambil media. Kalau contoh kita ada gambar logo ke, jangan. Sebab kita nak letak atas video ni. So tekan je layer ni. Ambil media. So ambil gambar. Ataupun video pun boleh. Kita letak video atas video pun boleh, tak masalah. Ke all. So ni video. Saya ambil yang gambar. Okay, yang ni. Kalau tak mau background ni, kita kena guna format PNG lah. Kalau format PNG tu, kita akan ada background kat belakang. Cara nak remove logo background belakang ni, kita just nak ambil objek je. Buka je remove background dekat internet. So kita masukkan gambar, dia akan hilangkan background tu sendiri ni untuk kita. So yang nak panah yang ni kita kecilkan, kita boleh kecilkan. So tarik je tak ke tepi macam ni. So dekat bawah ni nampaklah ada benda ni. So kita adjust untuk bagi semua video ada logo macam tu, nampak? So benda ni kita nak panjangkan lagi, panjangkan. Okay, macam benda ni saya tak ingat. Kita buang dulu. Ini konsep picture in picture ke? Ya, gitu. So kita akan letak gambar atas video tu lah. Nampak ada video tu kat situ. Ataupun contoh orang nak buat letak gambar orang yang nak buat video, ada video kat atas tu pun boleh jugalah. Tekan layer, tekan media, tekan video lah, tekan all, ambil yang ni. So nampak? Ini kita kecilkan, letak kat sini. Kalau ada siapa nak aktiviti, sambil dia bergerak pun dia nampak ada video tu. Okay, tu je cara dia. Maybe boleh buat macam dekat video yang besar tu, you tunjuk you punya produk ke apa ke, and then kat situ you the narrator lah mungkin explain ke apa ke. Betul. Betul tu. Okay, seterusnya untuk kita buat teks, okay, kita kena ada background hitam dulu. Background hitam, cara dia senang je. Kita pergi kat media ni, kita pergi dekat foto. So background ni, kita boleh pilih background sendiri. Okay, so macam tu hitam, letak hitam.
Okay. So sini hitam ni. Part ni untuk saya nak letak ni tajuk ataupun nak letak kat depan ke ikut depan pandangan sendiri. So tekan je layer, ambil text ni. Okay, tulis apa yang kita nak tulis dekat kita punya projek lah yang kita rasa okay. So ni okay. Okay, so saya tulis yang ni. Nampak? So konsep dia sama saja untuk kita pendekkan kita punya duration ni. Senang je. Tekan je sekali. Tarik je ni bagi kecil. Ni pun sama juga. Tarik je. So benda ni tekan lama sekali dia boleh bergerak. Kalau kita nak tak sini ke apa. Okay. Sama je cara ni. Ataupun nak mudah pun boleh juga kita trim ni. Ambil yang belakang ni. Ni pun sama juga trim. Kat situ saja. So kehilang. Okay. Di sini pun kita boleh tukar kita punya font kat sini. AA ni ada bentuk AA, A besar, A kecil ni. Tekan yang sekali. So kita boleh pilih jenis style mana yang kita minat. So kalau bagi saya kita kalau boleh kita punya tulisan tu kita mudah baca. Macam contoh yang ni parti ni kan. Yang ni parti ni tak susah untuk digunakan. Walaupun setengah orang macam lawanya susah ni, tapi saya tak galakkan sebab tulisan-tulisan macam tu kita susah nak baca. Kalau boleh kita nak orang mudah baca untuk kita punya penyampaian tu. Tulisan berangkai ni sebenarnya lawa, tapi kena pandai lah guna. Seni dia tu kat situ. Kalau macam tulisan macam ni lah standard kita biasanya guna. Tekan je right. So nampak dia tukar. So macam mana nak besarkan juga, guna je anak panah kat sini, besarkan. Macam tu je. So, So kita kalau macam tu, kita nak bagi ada background hitam ni dulu masuk, yang ni kita tak mahu ada masuk lagi, kita adjust sikit. Bagi dia ke belakang lah. Macam tu nampak dia ada macam ada pejakan di sini. Okay. Nampak. Dia akan hitam dululah. Dia akan nampak hitam dulu. Baru ada tulisan. Dan kalau kita nak bagi nampak smooth lagi, tekan kat sini. Nampak kat sini ada in animation ni. Tekan je. So ambil lah yang mana kita minat. Macam tu ke. Macam ni ke. Ataupun ni ke. Ni kita boleh lagi slow lah. Betul. Ni macam tu. So yang tekan sekali, ambil yang out pula. Tu kita biar out tu lebih berstyle. So nampak dia akan masuk slow. So slow, okay. So bagi yang merasa macam dia nak buat subtitle pun boleh. Tarik je ni, bagi dia ada kat video kat sini. Kita punya title tu. Nampak dia naik. So kalau subtitle tu kena kecilkan lagi lah kat sini. Nak kena rajin menaik dah. Okay. Situ. So nak panjangkan je tak salah. So, kalau boleh saya nak cakap dia lah. Okay. Kat sini. So, habis. Panjang sikit. Okay, dekat sini pun ada banyak macam jenis untuk kita nak ada outline ke, shadow ke. Ni boleh kita explore sendiri, tak ada masalah. Okay, nak tukar warna font ni pun boleh, tak ada masalah. Tekan je color ni. Pilih warna yang kita minat. Contoh, minat kuning. Okay, tekan je kuning. Alright. So, dia akan tukar warna kuning. Macam tu saja. Okay. So, untuk yang tepi bawah ni juga, untuk kita mudahkan lagi untuk kita edit sebenarnya. Tekan je. Yang nombor 2 paling bawah ni. So, dia macam ni. So, kalau banyak ada kita punya audio banyak sampai ke bawah tu, senanglah kita edit. Ataupun video kat satu tu ada banyak. Senanglah untuk kita edit benda ni. Kalau nak kembali kepada asal, tekan je tempat yang balik tadi. Okay. So, kita boleh play lah kita punya video ni. Okay, macam tu. Okay, last. Mana tu?
Okay, yang ni macam contoh ni, kita nak bagi dia besarkan dia. Okay, maksudnya dia bergerak sambil dia membesar. Okay, mula-mula kita besarkan dia. Macam ni. Lepas tu kita ambil dekat bahagian end tu, kita kecilkan dia. Kita kecilkan dia. So macam ni dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi jadi macam tu lah. Sekali lagi. Yang ni kita masuk. Kita nak ambil bahagian ni. Kita besarkan dia. Besarkan dia. Nanti dia akan jadi dia besar ke depan. Macam dia nampak ni tadi kan. Dia ke belakang. Ni tekan ni je, ambil yang bahagian zoom ni. Tekan je dekat start tu. Kecil ke ataupun nak besar ke. Kalau yang ni pun kita nak besarkan macam ni. Ni lagi besar. Ya kan, nampak? Macam tu. Okay. Last kali kita guna untuk kita nak jadikan dia convert kepada video. Tekan je yang dekat bahagian atas sekali sebelah kanan dah semua. Yang ni ada bentuk anak panah ke atas ni dalam kotak tu. Tekan je. Amirul. Sebelum tu Azhar. Yang button record tu untuk apa? Button ni kita boleh record audio kita, suara kita sendiri. So untuk narration boleh lah kalau you edit video tu dan masukkan suara kemudian. Ya betul. Kalau macam yang dia ni nak ada suara latar kat belakang kan. Hari ini apa semua macam tu lah. Boleh? Just tekan je start. Okay. So, ada lagi ada nak tanya? So, sebelum saya cerita yang dekat untuk kita nak convert ke video. Ada Okay, cara dia senang saja. Tekan je dekat sini. So kalau boleh ambil yang 720. Kalau 1080 ni dia berbayar 720 ni. Just lepas tu kita export je lah kita punya video. Lepas tu dah siap. Kita boleh lah play. Kita tengok kita punya video tadi. Okay. Okay, ada soalan lain? Syifa bagi tahu kat sini dia biasa guna Quick. Okay, that's another ni. Saya macam saya tak biasa guna yang dalam phone. Lagipun saya dah lama dah tinggalkan video editing ni. Dulu saya ada juga ajar video tu. Tapi masa tu kita guna Adobe Premiere dengan Camtasia lah. That's a very powerful punya video editing lah. Lepas tu dah lama dah saya tak ajar, so saya dah tak buat video editing. Cuma lately ni saya guna, macam saya suggest guna yang dalam saya punya MacBook ni, which is the iMovie lah. iMovie. iMovie je. Tapi itulah saya tahu kata ada banyak video editing yang handy lah yang you all boleh gunakan menggunakan smartphone saja. Antaranya yang ni lah KineMaster and then Quick, Filmora. Okay, lepas tu macam tak tahu lah anak saya pandai lagi daripada saya kadang tu. Dia baru ni dia download apa tau. Dia punya YouTube vlog dia tu. Thank you very much Amirul for sharing. So hopefully you all dapat sedikit idea lah tentang bagaimana kita boleh buat video editing untuk you all punya explainer video nanti. Cumanya mungkin apa yang saya boleh advise daripada sekarang ni, actually you all dah kena start come up with some kind of storyboard. Okay, storyboard tu maksudnya macam mana kita punya video tu nak flow lah from one scene to another. Okay, tapi tak perlulah buat yang very thorough punya storyboard, just your sketching up lah. Okay, so you can start dengan introduction, mungkin lepas tu you nak masukkan dia punya learning outcome. Okay, and then you akan tunjukkan apa the product itself and then explanation on how to play the product, okay, and things like that. Okay, so yang tu perlu some kind of planning lah. Yang tu kita panggil pre-production punya stage di mana you come up with storyboard and then mungkin you nak come up with a script. Okay, script pun penting juga. Script ni sama ada bila you nak narrate nanti ataupun you nak gunakan script tu untuk teks dalam the video tu.
This is saya tak expect you all to come up with very canggih punya video editing, but what's important is that message tu sampai. Yang penting message tu sampai, dan dia sebenarnya ada beberapa tricks lah yang you all boleh apply. Yang ni nanti mungkin Amirul boleh share kalau ada apa-apa yang nak tambah. Okay, so yang penting itulah tadi pre-production you kena planning. Okay, and then the production stage tu. Production tu masa you all buat shooting tu. Masa you ambil gambar, ambil video-video tu. So yang tu pun kena ada proper planning, dan pada saya lah nak memudahkan editing, you punya video tu kena elok. Maksudnya contoh mungkin you plan lah, okay, untuk shot ni, untuk footage ni beberapa minit, mungkin 2 minit, okay, you all nak buat apa. Okay, so just one footage ataupun one shot. Okay, and then another shot for another things. Jangan you ambil video tu daripada A to Z secara marathon non-stop. Okay, lepas tu you zoom in, zoom out, apa semua tu, yang tu nanti susah you nak buat editing. So pada saya it's good kalau you boleh ambil video tu footage by footage, scene by scene, shot punya footage. Okay, lepas tu nanti baru you combine buat editing. Okay, and then pelbagaikanlah you punya shot tu. Maksudnya ada long shot, ada medium shot, ada close up. Okay, and then avoid using zooming dalam phone ataupun dalam you punya kamera, because yang tu dia akan nanti bila you buat editing dia tak berapa nak cantik, dan sometimes dia akan reduce dia punya quality. So one tips is that kalau you nak go for close up, you go nearer to the object rather than you ambil dari jauh tapi you zoom. Okay, so itu antara benda-benda lah yang maybe you all boleh start practicing from now on. Okay, and then lepas tu nanti selepas you dah buat shooting tu, barulah dia punya post production, which is the editing. Yang hari ni Amirul tunjuk tadi adalah dia punya post production punya stage, which is editing. Di mana you nak trim, you nak cut, you nak crop, okay, you nak add text, you nak tambahkan transition, nak tambah audio, and so on. So you nak memudahkan post editing, you kena start daripada awal, you punya pre-production dan juga you punya production, supaya you punya post-production proses tu nanti lebih mudah lah. Okay, so nanti you all boleh tengok lagi contoh-contoh yang saya dah pernah berikan untuk projek yang sebelum-sebelum ni macam mana diorang buat. So I think yang tu pun okay lah, cuma yang sebelum-sebelum ni kebanyakan diorang tak masukkan narration. Okay, diorang just guna gambar, video dan juga text untuk explain. Tapi sebab sebelum ni kita boleh nampak dia punya physical product tu, kita boleh tengok diorang bawa masuk ke kelas, kita boleh tengok. So untuk yang kali ni agak mencabar sikit sebab you all nak kena explain everything dalam video tu. Dan untuk video ni tak boleh terlalu lama, I would say maximum 10 minit. Okay, so you all kena plan lah. Sebab bila terlalu lama dia akan jadi boring, betul tak Amirul? Saya tak tahulah orang video editing lagi pandai lah yang ni kan. Okay. Okay tu. So itulah antara benda-benda yang saya nak rumus sikit lah daripada apa yang Amirul share tadi. So anything that you want to add Amirul? Apa tips-tips lagi untuk ni? Kalau pendapat saya, kalau boleh untuk buat bila kita nak start video tu, kalau boleh buat storyboard dulu, biar kita dah tahu angle kat mana nak buat, dan bila time video pun like kita nak shoot time video tu, kita tak jadi kelang kabut time tu lagi kita nak fikir shoot macam mana apa semua kan. So meningkat kepala, kalau boleh buat storyboard awal sikit. Misalnya kita lakar lah time ni nak buat untuk bahagian mid punya, ataupun kita nak close up kat sini. So kalau boleh ada storyboard kita sendiri untuk mudahkan kerja. Betul. So saya setujulah yang tu. Tadi pun saya ada sebut tentang storyboard tu. Cuma mungkin tak adalah terlalu, Betul, tak perlu mungkin lah akhirnya. Betul sangat lah. Sebab saya tak collect storyboard. Kalau masuk ke audio video memang kita nak tengok storyboard dulu. Alright, okay, ada Afaf tanya ni, boleh ke jadi customer Amirul? Amirul freelance Yes, betul.
Tapi kan, okay, untuk kelas ni saya nak you all buat sendiri. Janganlah untuk Amirul buat video. Okay. You all kena buat sendirilah. Group Amirul mungkin advantage sebab ada Amirul. But Amirul, you have to make sure that everybody participate and contribute. Sebab nanti at the end of the project, saya akan ada bagi peer evaluation. So ada 2 komponen, satu on the project itself dan satu lagi untuk penghasilan video. Okay, so macam mana you all nak contribute, macam tadi itulah saya kata, so mungkin seorang buat script, seorang buat storyboard, lepas tu seorang buat editing, lepas tu seorang buat shooting and macam benda-benda macam tu. So you all kena plan lah dan make sure everybody take part.